penerimaan kesepaduan masyarakat dari perpaduan sosial ke perpaduan nasional. Kesepaduan dalam rakyat sebenarnya lahir daripada sikap penerimaan dan rasa hormat tinggi antara kaum dan bangsa. Oleh itu, keutamaan diberikan kepada usaha menerima sikap penerimaan dan nilai keluhuran budi pekerti dalam diri masyarakat. Justru itu, melalui perbincangan ini, kita akan dapat lihat bagaimana perubahan sikap masyarakat yang akan membawa kepada perpaduan yang diinginkan dalam sesebuah negara. Perpaduan ialah penyatuan yang ditunjukkan dalam sesebuah masyarakat ataupun kumpulan tersebut. Ia merujuk kepada seluruh perhubungan sosial yang melibatkan manusia. Asas perpaduan bagi sesuatu masyarakat adalah sangat berbeza. Contoh dalam masyarakat umum ataupun kebiasaannya, ia berdasarkan hubungan kekeluargaan dan juga nilai yang diterap seperti saling menghormati dan juga menyayangi. Dan bagi masyarakat yang lebih kompleks pula, terdapat beberapa teori berkaitan faktor yang menyumbang kepada perpaduan sosial ataupun masyarakat tersebut. Seterusnya adalah perpaduan nasional. Perpaduan adalah proses menyatukan pelbagai bangsa dalam sesebuah negara daripada semua aspek. Perpaduan nasional harus terus menjadi satu misi penting bagi negara. Ia memerlukan satu kerangka yang bersifat komprehensif yang akan mampu menterjemahkan sebaik mungkin wajah kerencaman masyarakat majmuk di Malaysia. Keadilan, penerimaan dan toleransi perlu menjadi nilai-nilai asas kepada kerangka perpaduan nasional ini. Nilai-nilai ini perlu digarap dengan menjadikan Islam sebagai kayu ukur dan utama dalam mendukung agenda perpaduan nasional dalam konteks di Malaysia. Selanjutnya, perlu wujud kesadaran dalam kalangan masyarakat bahawa usaha membina peradaban dan mencapai status kemajuan bagi Malaysia, terutamanya dalam merealisasikan agenda kemakmuran bersama 2030, seharusnya bertunjangkan kepada persefahaman, tolak ansur dan rasa hormat Muhammadiyah yang tinggi dalam kalangan rakyatnya agar ia menjadi asas kepada kemajuan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan membincangkan mengenai perubahan masyarakat melalui sistem pendidikan di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, Tanah Melayu telah dijajah oleh British dan mereka telah memperkenalkan sistem sekolah vernakular. Terdapat 4 aliran sekolah vernakular, iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular Tamil dan juga Sekolah Inggeris. Yang mana di setiap aliran sekolah ini telah British menerapkan satu dasar, iaitu dasar sistem Davey and the Rule. Dasar ini adalah bertujuan untuk memecah belahkan perpaduan kaum dan untuk menebalkan semangat kedaerahan di kalangan masyarakat. Selepas negara kita mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan di Malaysia telah berubah kerana Jawatan Kuasa Pendidikan 1956 telah dibentuk bagi menyeraskan sistem pendidikan dalam kalangan masyarakat. Yang mana jawatan kuasa ini berteraskan Laporan Razak 1956 yang mengatakan implikasinya sistem pendidikan telah diselaraskan, yang mana setiap sekolah akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan bahasa pengantar, dan juga setiap buah sekolah akan menggunakan silibus yang sama. Hal ini menunjukkan bahawasanya rakyat Malaysia telah berubah daripada kesepaduan sosial kepada kesepaduan nasional. Perubahan kesepaduan masyarakat yang seterusnya ialah dari segi sosioekonomi. Ia merangkumi perubahan dari segi undang-undang, teknologi baharu, perubahan persekitaran fizikal dan ekologi. Untuk mencapai kesepaduan masyarakat, penglibatan semua etnik dititikberatkan supaya hak kesamarataan dan keadilan sesama kaum dapat dipraktikkan. Sebagai contoh, pada tahun 1970 telah wujud pembahagian pekerjaan mengikut kaum dalam sektor tertentu seperti sektor pertanian, perlombongan, pentadbiran, perniagaan, pelajaran dan sebagainya. Sebagai contoh, kebanyakan kaum Melayu dihaskan untuk bekerja dalam sektor pertanian, manakala kaum Cina dihaskan untuk bekerja dalam sektor perlombongan. Namun kini, pembahagian pekerjaan sudah tidak lagi diguna pakai. Hal ini kerana peluang pekerjaan untuk semua sektor terbuka kepada semua individu yang berkelayakan tanpa mengira latar belakang kaumnya. Oleh itu, sudah tidak wujud jurang perpisahan perpaduan di antara kaum. Mari kita saksikan proses perbincangan kumpulan kami.
Kami mengadakan perbincangan melalui platform Google Meet. Daripada perbincangan ini, kami lebih memahami tajuk ini. Kerjasama yang sangat baik diberikan oleh semua ahli dan kami membahagikan tugas secara adil. Kami juga telah bersepakat untuk menyiapkan video bahagian masing-masing lebih awal untuk memudahkan urusan suntingan. Kami juga menggunakan media WhatsApp jika terdapat persoalan ataupun meminta pendapat. Kesimpulannya, perubahan kesepadan sosial ke kesepadan nasional dapat dilihat melalui dua perkara, iaitu sistem pendidikan dan pelibatan etnik dalam sosioekonomi. Kepelbagaian masyarakat di negara ini memang menjadi cabaran kepada negara untuk membentuk kesepaduan nasional. Keadilan, penerimaan dan toleransi perlu menjadi nilai asas kepada kerangka perpaduan nasional ini. Oleh itu, masyarakat perlu berusaha membina peradaban dan mencapai status kemajuan terutama dalam merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030 yang seharusnya bertunjangkan persefahaman, tolak ansur dan rasa hormat menghormati. Nurul Ashki bertugas sebagai pembantu dalam mencari info dan maklumat untuk pembentangan videografi kumpulan kami. Hai, saya Wan Akmal Biwa Mahmud. Ini adalah proses untuk edit video untuk dihantar. Ini adalah cara-cara dia. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.